Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira akan membincangkan dengan anda bab 3 iaitu matematik pengguna insurans. Standard pembelajaran kita ialah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Dalam video ini kita akan fokus bagaimana mengira premium bagi insurans hayat. Okey murid-murid, sebelum kita belajar untuk mengira premium sebagai insurans hayat, kita perlu tahu bahawa nilai premium bergantung kepada beberapa faktor. Jadi, yang pertama, nilai muka polisi. Jadi, apa itu nilai muka polisi? Nilai muka polisi adalah jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi ketika mengambil atau memilih insurans. Okey, jadi contoh di sini, waris akan mendapat RM100,000 sekiranya berlaku kematian kepada pemegang insurans. Jadi itulah nilai muka polisi, iaitu RM100,000 yang dipilih oleh pemegang polisi ketika memilih atau membuat keputusan untuk mengambil jenis-jenis atau polisi-polisi insurans tertentu. Okey, faktor seterusnya ialah umur. Jadi setiap jenis premium akan bergantung kepada umur. Okey, biasanya semakin tinggi umur, nilai premium akan lebih atau semakin mahal kerana semakin tinggi umur, risiko kematian adalah lebih tinggi. Okey, seterusnya, nilai premium juga adalah bergantung kepada jantina. Untuk makluman semua, okey, mereka lelaki nilai premiumnya adalah lebih tinggi berbanding wanita. Dan yang terakhir, faktor terakhir adalah merokok atau tidak merokok. Biasanya untuk mereka yang merokok akan perlu membayar nilai premium yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidak merokok. Jadi setiap nilai premium akan bergantung kepada faktor-faktor ini. Okey, bagaimanakah mengira premium bagi insurans hayat? Jadi sebenarnya pengiraan ini adalah merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap RMX nilai muka. Jadi pengiraan premium adalah mengikut formula ini, iaitu premium sama dengan nilai muka polisi. Jadi nilai muka tadi cikgu dah maklumkan, iaitu jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan perlindungan insurans. Jadi sekiranya berlaku kematian atau sebagainya, jumlah wang inilah yang akan dimanfaatkan oleh waris pemegang polisi. Okey, bahagi dengan RMX, okey, darab kadar premium per RMX. Jadi nilai-nilai ini bergantung kepada jadual kadar premium. Okey, untuk memahami bagaimana mengira premium tahunan atau sebagainya, kita lihat contoh soalan, iaitu contoh 2. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1000 nilai muka insurans, sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti ini. Jadi kita ada umur 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okey, kategori lelaki dan perempuan kerana tadi kita dah sedia maklum. Okey, yang mempengaruhi premium adalah yang pertama tadi nilai muka. Okey, yang kedua dari segi jantina. Jadi sebab tu kita ada berbeza harga untuk jantina. Perokok dan tidak merokok dan juga umur. Jadi setiapnya adalah berbeza. Jadi ini kita punya jadual kadar premium. Okey. Jadi RM1000 inilah sebenarnya RMX mengikut formula premium yang kita bincangkan tadi, iaitu nilai muka polisi bahagi RMX darab kadar premium per RMX. Jadi kadar premium per RMX ini adalah dalam jadual ini untuk contoh di sini. Okey, kita lihat pula contoh soalan. Okey, tadi kita dah fahamkan kita punya jadual kadar premium. Sekarang kita lihat soalan yang pertama. Mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita ambil satu kategori sahaja, iaitu lelaki bukan perokok. Jadi saya highlightkan di sini.
Okey, apabila kita ambil satu kategori, iaitu kategori bukan perokok lelaki. Okey, kalau kita perhatikan, okey, semakin tinggi umur, okey, 35, 36, kita nampak semakin tinggi umur, okey, harga premiumnya semakin meningkat. Jadi 35 RM2.12, 36 RM2.18. Jadi mengapa? Okey, ini kerana apabila semakin tinggi umur, potensi untuk berlakunya kematian adalah semakin tinggi. Jadi kita tulis jawapan kita di sini, kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Kita lihat pula contoh yang soalan A2 di sini. Jadi mengapa kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Jadi kalau kita ambil satu kategori sahaja di sini, iaitu lelaki. Okey, kita fokuskan. Kita nampak untuk lelaki, bukan perokok dan perokok berbeza harga. Di mana kita akan lihat, okey, kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok. Kita ambil contoh seorang, katakan ini Ali. Okey, Ali berumur 35 tahun. Okey. Okey, Ali berumur 35 tahun dan kita ada seorang lagi, iaitu Abu. Okey, sekarang Abu juga berumur 35 tahun. Kedua-duanya berumur 35 tahun. Jadi sama. Dia punya umur sama. Yang kedua, Abu, okey, Abu seorang perokok. Okey, ini adalah ciri-ciri Abu. Manakala Ali bukan seorang perokok. Jadi di sini kita lihat, sekiranya Ali dan Abu ingin mengambil insurans hayatnya di sini, kita dapati umur yang sama. Okey, tetapi Ali adalah bukan perokok. Okey, kadar premium insurans Ali adalah RM2.12. Okey, jadi Ali RM2.12. Okey, manakala untuk Abu RM2.72. Jadi kita lihat di sini, okey, Abu nilai premiumnya lebih tinggi kerana Abu seorang perokok. Kenapa? Kerana risiko kesihatan untuk seorang perokok berlaku kematian adalah lebih tinggi kerana seorang bukan perokok mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi yang dibayar oleh seorang bukan perokok adalah lebih murah berbanding seorang perokok. Jadi kita tulis jawapan di sini, kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, kita lihat pula contoh 2B. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Jadi situasi yang pertama, Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut dengan nilai RM100,000. Jadi inilah yang disebut sebagai nilai muka polisi. Jadi okey, ya, RM100,000 adalah nilai muka untuk polisi yang dipilih oleh Encik Guan. Jadi dia berumur 39 tahun. Okey, seorang yang sihat dan tidak merokok. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi premium tadi, yang pertama nilai muka, cikgu gariskan. Yang kedua, umur, saya gariskan. Yang ketiga, faktor merokok atau tidak merokok. Dan di sini Encik Guan adalah jantina. Okey, jadi kita nak kira premium tahunan untuk Encik Guan. Kita tengok di sini, kategori umur 39 tahun. Seorang lelaki dan seorang yang tidak merokok, kategori bukan perokok. Jadi kadar premiumnya adalah RM2.49. Okey, jadi kita dah dapat kadar premium Encik Guan iaitu RM2.49. Jadi kita boleh kira premium tahunan Encik Guan dengan menggunakan formula di sini. Jadi premium tahunan sama dengan nilai muka tadi adalah RM100,000. Okey, bahagi RMX. RMX tadi kita dah bincang di awal soalan tadi, iaitu 1,000. Okey, saya tunjukkan di sini.
supaya pelajar tak keliru. Jadi dalam soalan tadi, jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka. Jadi di sinilah RMX tadi. Okey, kita dah dapat tahu di manakah nak dapat RMX tadi daripada awal soalan. Okey, darab iaitu kadar premium per RMX mengikut jadual premium tahunan kita adalah RM2.49. Jadi kita akan kira nilainya di sini menggunakan kalkulator saintifik. Okey, pelajar masukkan sahaja nilai iaitu 100,000 bahagi 1000 darab 2.49. Okey, jadi kita dapat jawapan 249. Jadi kita tuliskan jawapan kita di sini. RM 249. Okey, jadi kita dah dapat jawapan kita. Premium tahunan untuk Encik Guan adalah RM249. Okey, kita lihat pula situasi kedua iaitu Puan Syapuva berumur 36 tahun. Jadi puan di sini seorang perempuan berumur 36 tahun. Okey, seorang yang sihat dan tidak merokok. Jadi kita highlightkan tidak merokok. Ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM250,000. Jadi ini adalah nilai muka polisi. Okey, dan menambah polisi penyakit insurans kritikal. Okey, ayat ini penting, menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. Okey, dan kadar premium bagi setiap 1000 ialah RM1.77. Okey, mengikut umur dan status kesihatan Puan Syapuva. Jadi di sini yang pertama kita kena kenal pasti kadar premium Puan Syapuva mengikut jadual kadar premium. Jadi kita lihat untuk umur 36 tahun, okay, kita highlightkan di sini umur 36 tahun, seorang perempuan dan kategorinya tidak merokok. Jadi bermaksud kita tahu di sini kadar premium untuk Puan Syapuva adalah RM1.50. Jadi untuk kita dapatkan premium tahunan, okey, premium tahunan Puan Syapuva, okey, kita perlu tahu di sini perlu mengira premium asas tambah premium tambahan untuk penyakit kritikal. Kerana Puan Syapuva memilih tambahan menambah polisi penyakit kritikal. Okey, jadi dalam kes Puan Syapuva, okey, premium tahunannya adalah premium asas tahunan tambah premium tambahan penyakit kritikal. Jadi premium asas tahunan kita guna mengikut formula ini iaitu nilai muka polisinya adalah RM250,000. Jadi RM250,000. Okey, bahagi untuk setiap 1000, jadi bahagi 1000. Okey, darab RM1.50. Okey, RM1.50 kita dapat daripada jadual kadar premium iaitu kadar premium per RMX. Jadi ini untuk premium asas tahunan. Okey, tambah premium tambahan penyakit kritikal. Jadi di sini okey, kita akan guna formula yang sama sebab kita masih mencari premium. Jadi nilai muka polisi ni yang kita nak cari. Okey, yang lain kita dah tahu di sini. Soalan dah beri kadar premium bagi setiap 1000 untuk tambahan polisi penyakit kritikal ayat ni ya. Menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap 1000 ialah RM1.77. Jadi di sini adalah 30% daripada nilai muka asas. Jadi, okey, kita masukkan dulu yang lain. Di sini kita tahu 1000. Dan jadual kadar premium dia di sini dah beri RM1.77. Okey, yang menjadi persoalannya di sini kita nak cari di sini. Okey, iaitu nilai muka polisi. Tetapi soalan dah maklumkan iaitu 30% daripada nilai muka polisi. Jadi untuk premium tambahan penyakit kritikal,
Okey, 30% iaitu 30% darab dengan nilai muka polisi iaitu RM250,000 untuk kita dapatkan nilai muka polisi untuk penyakit kritikal di sini, premium tambahan. Jadi di sini murid-murid hanya menggunakan kalkulator, kita masukkan. Okey, cikgu bawa di sini. Okey, so 30% kita masukkan mengikut nilai. Okey, 30 bahagi 100 darab 250,000. Jadi kita dapat 75,000. Okey. Jadi nilai muka polisi untuk caj tambahan penyakit kritikal adalah 75,000. Okey. Jadi kita akan masukkan 75,000 itu di sini. Okey, saya harap murid faham ya bagaimana kita dapat formula ni. Okey, seterusnya mudah sahaja. Bila kita dah dapat formula, kita masukkan dalam kalkulator. Okey, saya bawa di sini. Okey, kita padam yang tak berkenaan supaya tak mengganggu. Okey, yang ni kita dah bincang tadi. Okey, so kita masuk di sini, kita onkan kalkulator seperti biasa. Okey, dalam kurungan yang pertama, okey, 250,000. Okey, bahagi 1,000 darab RM1.50. Okey, tutup kurungan, tambah buka kurungan semula 75,000. Okey, bahagi 1,000 darab RM1.77. Okey, jadi kita dapat jawapan di sini iaitu premium tahunan untuk Puan Syapuva ialah RM Malaysia 507 dan sennya 75. Okey, jadi saya harap murid-murid jelas bagaimana kita dapat mengira premium tahunan untuk Puan Syapuva iaitu dengan mengambil kira tambahan premium untuk penyakit kritikal. Okey, jadi ini adalah jawapan yang lengkap sama seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Saya harap apa yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan oleh semua yang menontonnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.